Bab 3 cikgu. Ha? Bab 3. Bab? 3. Oh, saya tengok dulu situ pula. Mikrofon. Tahu ni. Okey. Tu nak cakap sekali lagi. Nak dengar. Bab? Okey dah. Tas speaker. Mikrofon. Oh, okey. Bab 3. Bab 3 bab ni kan. Matematik pengguna ni kan. Oh, kat mana? Kat bahagian mana? Panjang matematik pengguna ni. Ada soalan? Soalan buku cikgu tu habis dah. Kan cikgu suruh cari soalan kan, biar sampai cikgu tak boleh nak jawab. Dia kalau tengok pada ke penghujung bab ni, katanya awak kalau dah satu malam kata cikgu nak. Sebab tu awak kena study dulu, nak tengok apa-apa soalan. Lepas tu tunjuk cikgu, okey yang ni conclusion dia ni. Dia punya rangkuman bab 3. Kita ada simpanan, pelaburan. Lepas tu kita ada kredit dan hutang. Kredit dan hutang ni bahagian mana yang awak faham? Simpanan daripada awal, simpanan ada 3. Simpanan tetap ni biasa untuk fixed deposit. Fixed deposit ni biasa kalau ikut namanya, biasa kalau kita ada duit lebih, biasa salah satu tempat orang melabur lah. Kira boleh buat melabur juga. Fixed deposit ni dipanggil simpanan tetap. Maknanya salah satu kaedah kita nak cari keuntungan daripada duit kita lebih. Duit lebih je. Kalau fixed deposit ni biasa duit lebih untuk simpanan. Simpanan anak-anak pun tak apa kau. Kita buka dalam akaun fixed deposit tu. Misalnya kalau kita ada 10,000, tak ada apa dah, duit banyak, tak ada apa nak buat 10,000. Kalau simpan dalam akaun biasa, dia punya rate faedah tu, ada faedah tu rendah. Tapi kalau dalam simpanan tetap ni, dia tinggi sikit lah. Taklah tinggi mana. Tapi kalau biasanya orang letak kat tabung haji je, dia lebih kurang, rate dia lebih kurang tabung haji je. Tapi dia di dalam tempoh tertentu. Maknanya kita dalam tempoh, kalau biasa akaun simpanan tetap ni orang main dengan SB Finance. Dia buat loan dengan bank. Lepas tu bank pun akan masukkan duit tu dalam ASB. Jadi duit misal 100,000 pinjam dengan bank. Lepas tu bank pun masukkan duit kita tu dalam ASB atas nama kita lah. Tapi bulanan kita bayar bulanan ke bank. Tu salah satu lah, bayar bulanan ke bank. Jadi duit tu tidak boleh kacau. Dia ada tempoh dia 5 tahun, 10 tahun untuk dapat keuntungan tertentu. Akaun semasa ni kawan akaun kan. Akaun ni untuk semasa ni untuk bisnes, biasanya perniagaan. Okay, apa lagi awak nak buka? Cikgu nak cerita gitu daripada awal. Masih tak ni. Lepas tu faedah. Dia cerita pasal faedah je ni, penggawaan faedah. Biasa compound ni kaitan dia, compound ni faedah dia tu. Jadi dua formula je tu. Faedah mudah tu IPRT. Dia semua dalam terms BI lah. Kalau siapa ambil DPLI tu mudah sikit. IPRT, I interest, PRT principal rate,
T tu apa? T tu tahun, tempoh, dia punya times. Di sini. Compound pun sama, compound. Compound tu untuk biasanya simpanan tetap. Lepas tu pelaburan. Pelaburan ni memang untuk kita nak menjana keuntungan daripada tu lah. Saham, amanah saham ni saham ni saham umum. Yang ni kita melabur, kita beli saham sendiri. Amanah saham ni biasa ada penasihat, ada macam kita Amanah Saham Nasional, ASB macam Amanah Saham Nasional, Amanah Saham Bumi Putera. Maknanya tu kita dapat keuntungan tu kecil lah. Sebab apa? Sebab orang yang tolong kita bagi duit je. Kita bagi duit, kena faham konsep ni umum ni je kita. Kita masukkan duit dalam ASB tiap-tiap bulan, kita bagi duit je. Kita tak fikir dah nak beli saham mana, nak beli kat kaunter mana. Jadi kadar pulangan yang kita akan dapat tu dividen. Dia akan umum lah hujung tahun. Dia sebab tu kita dapat murah sikit, kecil sikit dia punya kadar dividen. Sebab ada orang yang tolong mainkan saham, kita beli kat kaunter mana. Kalau yang saham saja ni kita sendiri yang pilih. Kita akan kaji kaunter saham kat BSKL tu, kat bursa saham tu, yang mana kaunter yang mana yang akan bagi dividen ni. Dividen kalau yang amanah saham ni sekali setahun je dia bagi. Kalau yang saham biasa ni dia ada kaunter tu sampai 4 kali setahun dia bagi dividen. Tu untung dia, tapi risiko kita sendiri lah. Sikit dapat ke banyak sikit, dia tak ada apa-apa. Kalau yang dividen ni capital, dia panggil capital. Okey, lepas tu hartanah ni ada banyak jenis lah. Tanah, bangunan, pulangan, sewa, keuntungan modal. Okey. Lepas tu masuk hutang kredit, kad kredit, hutang, pinjaman, faedah. Ni faedah atas hutang tu. Okey, awak nak pergi mana? Nak pergi kat mana? Nak pergi mana dulu? Kita tengok ni lah, mesti Kediri ni. Aku pun tak pernah buat soalan ni, misteri Kediri ni. Cuba tengok Kukuk cikgu tak boleh nak jawab ni. Okey kau cikgu tak boleh nak jawab. Okey, awak pernah buat lagi soalan ni? Senyap je ni. Apa ni? Cabaran dinamis dulu. Hello? Aduh, ni. Dah tu? Yang mana? Nak mula kat mana? Sudah ni, nak mula kat mana? Kejap. Awak dengar tak? Dengar tak muzik? Tak? Cakap pasal itu tak dengar? Tak? Okey, tak apa. Kita tengok ni. Pilih-pilih lah soalan. Masteri Kediri nombor 2. Sekejap. Nombor 2. Okey, nombor 2.
Okay, kita tengok Nombor 1 boleh? Nombor 1 boleh lah? Tak boleh Oh, okay. Nombor 1 buat lagi? Tak buat? Okay, kita tengok nombor 2. Wang Emily Francis menyimpan 10,000 di sebuah bank. Okay, ni prinsipal lah. Okay, prinsipal. Okay, pada akhir tahun ke-8 jumlah wang yang terkumpul berjumlah RM19,992.71. Jika pihak bank membayar faedah tahunan sebanyak X%. Bagi setahun dan di compound. Okey, ni kita kena rujuk formula compound. Diterbalik lah sikit. Kalau compound tak apa. Kalau compound memang dipanggil MV, Matched Value. Matched Value nilai matang ni, nilai matang. Dia nilai tu sekali dengan apa? Sekali dengan prinsipal. Kita boleh guna lah. Kalau yang interest saja, faedah mudah, interest saja. Kita kena tolak, tu kena beza. Kalau matched value yang compound ni, dia memang sekali ditambah. Nilai yang kita akan dapat tu sekali dengan prinsipal awal, simpanan awal, faedah compound. Okey, apa formula faedah compound? Ingat tak? Maknanya dia nak berapa faedah, kadar faedah yang bank bayar tu. Compound ni 6 bulan. 6 bulan sekali, maknanya formula dia apa? MV sama dengan ingatlah. Jadi tengok kalau tak ingat apa dia bagus. Sekali kita pun kena buka buku. Kita pun tengok. Jadi kita ingat lah. 1 tambah apa N kuasa NT kan. Okey, P tu apa? P ni prinsipal kan. Prinsipal jangan dalam semaju. Prinsipal dalam semaju. Kita apa? Prinsipal tu apa pengatur tu. Okey, lepas tu 1 ni rate ni kadar. Yang ni dia nak tu. Lepas tu T ni times. N ni apa? N ni apa dalam bahasa Inggeris, tapi dia untuk compound tu. Yang dicompoundkan setiap 6 bulan. Wujud balik buku DLP dia ada terms N tu, tapi dalam ni untuk yang dicompoundkan setiap 6 bulan. 6 bulan sekali. Maknanya N tu berapa? Ni dah lihat bilangan compound. Kalau dia kata dicompoundkan setiap 6 bulan, maka N sama dengan 2. 2. Faham tak? Sebab 6 bulan. Jadi compound ni 2 kali. Jadi N ni sama dengan 2. 2. T tu berapa? T tu disebut tau. T tu berapa? Selepas tahun ke-8. T tu times kan. Tahun ke-8 sini. Kita letak nilai dia. MV tu 19,000. 19. Sebab nilai dia 19,992. Kita ambil semua. Sebab kalau yang matched value ni, compound ni, kita ambil semua sekali. Dia beza dengan interest tu, dia kena tolak dengan compound. P, prinsipal kita 10,000 orang. Okey, 10,000. 10,000. Lepas tu dia suka buat ni petok 1 tambah dengan rate dia berapa? Rate kita nak cari kan. Tinggal lah per dengan N berapa? N2. Faham sebab apa dapat 2? N kuasa 2
darab dengan 8. Okey, dapat satu persamaan. Okey, selesai. Nak selesai macam mana? Ini boleh bagi tu. Okey. Yang ni kita dah ajar lah. Kita dah di atas 1. Yang mana kena buat dulu? Kita boleh bahagi dulu 10,000 ni. Jadi kita tukar tempat duduk. Kita tukar. Sebab biasa boleh ubah kita letak sebelah kiri lah. 1 tambah dengan A per 2 kuasa 16 menjadi 19,992 bahagi dengan 10,000. Bagi 10,000. Kita buat apa? Tukar je. Jadi lepas tu kita pindah pula. 1 per dengan A per 2 sama dengan 1, 2, 3 19. Berapa? 4 kan? 4. Jadi 4 kan? 4 ni 1 9 2 1 punca. Punca 16. Nak buat macam mana? Cuba tekan kalkulator. Ya. Okay, ambil kalkulator. Nampak tak? Dah buat apa? Jadi punca ambil yang mana? Ambil yang shift 16. Tekan 16. Tekan shift. Kita ambil yang ni. Ambil yang ni shift. Atas kalkulator awak lah. 16. 1.999271. Okay, kita akan dapat lebih kurang itu. Jadi A per 2 dekat kalkulator tu awak jangan buang lagi nilai dia. Awak tekan je yang answer tu. Awak tekan terus guna dekat kalkulator tu. Apa aku nak buat, nak ambil pun dapat kot 1.04. Sebab dia banyak. Jadi ambil 442. Tolak 1 lah. Tolak 1 sebab kita pindah lah. Sama dengan, jadi A sama dengan 1.0442 tolak 1. Lepas tu darab dengan 2. Dapat 0.0442 darab dengan 2. Dapat 0.0804. Sebab kita biasa dia ambil 2 je. 0.09. 0.9. Tapi ni peratus, jadi darab 100.
Jadi berapa peratus di dalam 9%. 9%. Itu dah jawapan dia. Boleh, faham tak? Kan? 9%. Betul tak jawapan dia 9%? Kat jawapan. Masterykan diri nombor 2. Nombor 3. Nombor 2. 8.85 ni buat. Kurang. Sebab ni bonda je. Sebab apa dia ambil 8.85? Tengok tengok kajian ni. Tu cikgu tu. Kalau cikgu lebih suka tinggal je nilai tu dekat apa? Dia buat 8.85 tau. Kosan buat cikgu bonda. Jadi sepatutnya sini saya bonda sebab 9% dengan 0.8 apa 885 tu. Jawapan ni 0.885. Oh, dia ambil 3. 8.85 ni jawapan ni kan? Berapa ni? 8.85. Jadi dia tak sampai 9. Bank ni dia walaupun dia kecil lah, tak dia 8.85 ni sebelum darab dengan 100. Dia 8.85 kan? 85%. Dia dapat ni. Kat mana dia bonda? Tengok sini kita kan. Kajian kalau sini. Yang ni cikgu buat 0.0442 darab 2. Tak boleh bonda. Sebab apa cikgu bonda sini? Sebab biasa peratus dia 2 titik perpuluhan. Tapi sini dia nampak dekat kalkulator. Nampak dekat kalkulator cikgu kan? Dari sini sebenarnya kita dapat 0.884. Tu cikgu bonda 844. Tapi dia bonda 8.85. Dari mana dia dapat 85 sini? Daripada punca tadi. Daripada punca 1.999271. Bukan. Apa dia dapat? Kalau situ 1.00442. Macam mana dia dapat 5.445? Tak apa. Abaikan lah. Okey, yang penting awak faham benda ni. Dia kalau awak tak mau bonda pun tak apa. Kalau ikut buku ni dia tak mau bonda. Dia tak bonda lah. Dia 8. Sini 8. Jadi kita akan dapat 8.84. Yang ni belum darab dengan 100 ni. Boleh. Okey, cuba kita tengok nombor 1. Nombor 1. Tengok nombor 1. Kepala aku. Apa yang dia tu? Encik Oswald Alphonsus meminjam 15,000 dari bank. Kalau meminjam ni hutang ni maksud hutang. Lepas tu bank yakin untuk memulakan perniagaan tukang jahit di Rawang. Bank mengenakan 5% dengan kadar faedah sama rata untuk tempoh pembayaran balik selama 5 tahun. Berapakah jumlah faedah yang dibayar? Okey, ni apa? Faedah biasa lah. Jadi 5% lah. Dia nak soalan ni tengok tengok betul-betul soalan ni. Berapakah jumlah faedah? Okay, jumlah faedah awak ambil jumlah faedah lah. Jadi kita guna, kalau hutang bukan IPRT tu, IPRT tu untuk tu faedah untuk kita simpanan.
Okey, ni untuk ni kita guna ini yang A tu yang kita kena bayar hutang ni. Ni principal. Lebih kurang je sebenarnya. Yang belakang ni PRT. Beza dia P sama dengan PRT. Jadi faedah tu di sini pinjam berapa? 15,000 orang. 15,000 tambah dengan di sini 15,000 darab dengan faedah 5%. 5% tu awak kena tukar dalam bentuk tu kena bagi 100 dulu. Di sini 5% tau, 5/100. Dia memang dia bagi 5% ni. Tapi dia sebenarnya 5/100. Jadi kena tukar 0.05 darab dengan apa? Darab dengan berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun. Lepas tu yang ni yang formula ni kita nak tahu berapa yang kita kena bayar ni. Jadi kalau ni nak faedah saja, yang belakang ni. Yang belakang ni saja. Ni principal. Ni pinjam. Ni kita pinjam. Yang ni faedah. Ni faedah bank yang kita kenakan. Yang bank kenakan kepada kita. Jadi pinjaman campur dengan faedah, jadi A tu jumlah yang kita kena bayar balik ke bank. Macam personal loan apa kan. Jadi kita kira yang dia nak yang belakang ni je lah. Yang belakang ni. Jadi 15,000 darab dengan 0.05 darab dengan 5. Jadi sama dengan faedah dia selama 5 tahun tu sama dengan 3,750. Okey, itu je. Dia ada satu lagi jenis soalan. Soalan ni, berapakah bayaran balik yang perlu yang kita yang dikenakan kepada kita. Jadi kena tambah balik dengan P, principal. Boleh Boleh dapat beza tu penting kena jawab soalan-soalan panjang ni. Okey, tengok nombor 3. Puan nak boleh nombor 1. Okey, jawab tu. Jawab nombor 1 boleh. Okey, boleh. Ataupun angkat tangan situ. Okey, boleh. Jadi cikgu pindah ke soalan nombor 3 pula. Okey, nombor 3. Puan Nok Ai Nimitis mendepositkan sejumlah wang ke dalam akaun simpanannya yang memberi kadar faedah 2% setahun dan di compound. Okey, kalau disebut dia di compound, maknanya dia buka simpanan tetap. Tu je beza dia. Maknanya dia buka akaun ni akaun simpanan tetap. Okey, lepas tu setiap suku tahun. Setiap suku tahun di compound, maknanya berapa kali? N. Nilai N tu. Berapa kali? Setiap suku tahun di compound. Maknanya N tu berapa nilai dia? 4. Okey, bagus. Sebabnya suku cukup suku dia macam bulatan lah. Suku dari 4 kali untuk penuh satu bulatan. Jadi nilai N kita 4. Okey, baik, dapat nilai N. Lepas tu apa lagi nak kalau ikut formula MV tu. Principal 10,000 P. Jadi sini ni N. Tanda dulu sini N. N sama dengan 4. Lepas tu kadar faedah ni lepas tu berapakah deposit. Dia nak P. Soalan ni berapakah deposit, maknanya dia nak P. Yang puan anak ini mitis kenyawaan kepada akhir tahun kelima. Okey, T5.
sama ni MV. Okey, daripada soalan tu kita kena kenal dulu nilai-nilai maklumat yang dibagi tu. Okey, jadi tengok balik MV nombor 3. MV sama dengan P 1 tambah R N NT. Okey, MV dia berapa? MV dia 7,734 ringgit. 7,734 ringgit 26 sen. Okey, P tak tahu. P yang dia nak 1. R dia 2%. Yang ni pun sama. R ni kena tukar kepada 0.02 jangan letak 2. Kesilapan biasa kita letak 2. 0.02 bahagi dengan N. N kita 4. Okey. 4 darab dengan berapa tahu? 5. Okey. Okey, jadi nak buat yang mana dulu? Okey, buat yang ni dulu. Tadi dulu. 4. Nampak cikgu zoom dah. Cikgu buka dengan telefon cikgu rasa nampak dah. Tengok telefon. Okey, nampak je. Okey, kira yang bahagian dalam tu 0.02 bahagi dengan 4. Okey, kemudian tambah dengan 1. 1.005 kan. Okey, dapat 1.005 kuasa 20. Nak buat yang mana dulu? Cuba bagi tahu cikgu nak buat yang mana dulu. Nak buat yang mana? Ni sensor. Buat yang mana? Yang mana? Kuasa 20. Okey, cuba. Okey, 1.005 kuasa 20. Besar tu. Okey. Jadi P cara dia nampak besar. Dia bergantung pada kalkulator awak. Jadi P kalau cikgu buat gini 7 sebab cikgu tak suka bunda, takut lari dia punya tu. Jadi dekat kalkulator awak buat. Okey, kita kira dah kan. Kuasa tadi lah. Lepas tu ambil 7 di atas kalkulator. Okey, 7,734.26 bahagi dengan answer yang tadi kita dapat. Nampak tak? Jadi cikgu tulis jawapan je lah. Sebab itu tak boleh. Dalam kerja ni kadang-kadang jadi dia macam kalau bunda tu jadi 7,000. Jarang orang simpan naik 6,999 ringgit 99 sen. Jadi orang simpan 7,000 lah. 7,000. Boleh? Betul tak 7,000? 7,000 nampak? Okey. Boleh? Boleh tak? Boleh kan? Kalau awak letak 699 sebab dia ringgit dengan sen kan. Yang belakang tu 99 sen tu kita bunda kepada ringgit yang hampir. Kalau nak letak 6,999 ringgit 99 sen betul kot. Tapi kalau ikut keadaan sebenar macam ada logik lah. Tak logik lah orang masuk simpang gitu. Okey. Kita tengok nombor 4 pula. Nombor 4.
Nombor 4, Puan Zaitun. Oh, ni masuk saham pula. Membeli 1000 unit saham syarikat Pelita Berhad. Okey, kalau Berhad ni okey, memang saham syarikat Berhad. Okey. Harga RM2 seunit. Pada akhir tahun, syarikat Pelita Berhad membayar dividen sebanyak 2% seunit kepada semua pemegang saham syarikatnya. Pada tahun berikutnya, Puan Zaitun telah menjual semua saham yang dipegang dan apabila harga saham tersebut meningkat kepada RM2 2% seunit. Okey. Itu nilai pulangan pelaburan bagi Puan Zaitun. Okey, yang pertama macam mana? Kalau kita beli saham ni, kita ada dua keuntungan. Yang pertama, dividen. Kalau kita simpan lagi unit, dia beli saham ni bukan simpan macam simpan duit. Kalau kita simpan duit RM10,000 lah. Tapi saham ni kita beli, kalau RM10,000 kita beli saham tu bergantung kepada harga seunit saham. Kalau RM10,000 tu kita beli harga RM1 seunit, kita dapat 10,000 unit. Kalau harga dia murah lagi, kita dapat lebih unit. Dia kira atas unit yang kita, selagi banyak kita pegang unit, banyaklah pelaburan kita, simpanan saham kita. Jadi unit tu akan ada turun naik. Kalau turun, harga saham tu turun, tak payah jual. Ni kalau orang jual ni, dia tengok harga dia naik, jual lah. Dia jual, betul, beli pula saham lain. Tapi kalau yang ni yang sendiri, kita buat sendiri lah. Okey. Jadi yang pertama, hitung nilai pulangan pelaburan. Dia ada dua pulangan dia. Yang pertama, nampak, kita kena cari dulu berapa dividen dia. Sini 20% seunit lah. 20% seunit ni berapa? Okey. Dari 20% seunit, dia beli RM2 seunit. Jadi ada berapa? 1000 unit. Okey, dia beli. Jadi dia ada berapa unit? Kalau 1000 unit, harga RM2 seunit, kita akan dapat berapa unit? Faham tak? Kalau 1000 unit dia beli, harga seunit RM2. Dia beli 1000, jadi RM2. 1000 bahagi 2 lah. Betul tak? 1000 bahagi 2 sebab RM2 seunit. Berapa pula? Bukan. Bukan. Dia beli 1000 unit pada harga 2. Okey. Jadi dia punya pelaburan dia 2 kali 1000 lah, 2000. Jadi pelaburan yang dia keluarkan duit tu 2000. Jadi nilai pelaburan ni, kita guna ROI ni. Kita guna ROI, Return of Investment, nilai pulangan pelaburan. Okey. Jadi jumlah pulangan bahagi dengan nilai pelaburan awal. Okey. Pelaburan awal dia berapa? Ni lah. Dia beli dengan 1000 unit kan. Jadi sini sama dengan 1000 darab dengan RM2. Jadi pelaburan awal dia RM2. Okey, RM2. Lepas tu dia punya syarikat bagi 20% lah. 20% atas yang dia nak apa? Nilai pelaburan, nilai pulangan. ROI dia nak nilai pulangan. Okey, yang pertama kita cari dulu jumlah pulangan dia. Jumlah pulangan dia berapa? Tulis dia jumlah pulangan yang dapat. Jumlah pulangan daripada dua sumber.
daripada dua sumber. Hasil daripada jualan apa? Jualan unit saham dengan dividen. Dividen dia bagi 20%. 20% maknanya 0.2 dapat dengan 1000 unit. Berapa? Akan dapat yang pertama akan dapat 200 lah, 200. Okey, 200. Yang kedua daripada apa? Daripada nilai tu yang dijual tu, harga dia beli tu RM2. Lepas tu harga sekarang RM2.20. Jadi nilai dia naik 20%. Betul tak? Naik 20%. Naik 20% maknanya dia untung 20%. Yang ni yang pertama ni. Yang ni dividen. Okey, yang kedua sama 20% kau. Sebab saham yang dibeli dulu RM2. Lepas tu naik 20%, jadi untung 20%. Jadi dia dapat 200. Yang ni daripada jual unit saham. Okey, itu. Okey, lepas tu jadi nilai pulangan dia 400 lah. Nilai pulangan dia 400. Jadi nilai pulangan dia 400. Nilai pulangan ni jumlah 400. Lepas tu maka apa panggil apa? Nilai pulangan pelaburan dia 400 bahagi dengan 2000. Dapat apa? 400 bahagi dengan 2000. 0.2. 0.2 belum darat dengan 100 lagi. Dia darat dengan 100 sama dengan 20%. Okey. Jadi nilai pulangan ni 20%. Dia ROI ni dalam persen. Dalam peratus. Okey. Darat dengan 100 ni. Boleh faham tak? Boleh? Okey, soalan mana lagi? Tak, atas awak. Angkat sejam dah. Nampak ni tak? Sekejap. Dah lagu ke?
Sekejap eh. Tu benda link apa tu? Ni bagi ah. Ha? Kenapa? Link apa? Lah. Oh, soalan untuk jawab esok. Tu. Ha? Cikgu dah. Cikgu apa? Soalan sebenar. Soalan sebenar kan? Soalan sebenar kan? Mana buka? Tak lama tu kan? Oh, ni contoh soalan latihan. Soalan latihan lah. Oh, okey. Boleh download ni kan? Boleh download. Tak apa. Okey. Soalan nombor apa ni? Soalan nombor apa? Tadi nak tanya soalan nombor apa? Tadi tak bagi. Soalan nombor apa? Oh, ni 11.
Salah senyap je. Okey. 1 boleh tulis sebagai ni indeks ni, indeks. Ni yang asas dia pensel kat mana ni? Tak boleh guna pensel ke? H sekejap, test. Lambat sikit sini. Macam nak download ni. Download terus kat sini. Sini. Ni. Sekejap cikgu nak cari huruf mudah. Conteng. Tak bagi. Nampak. Contoh asas surat. Tak ada. Tak apa. Okey. Tu ni conteng. Okey, dia daripada A. Apa pula ini? Apa gini? Okey. Dia daripada A M per N. Dia mama nenek. Dia akan jadi A nenek mama. Nenek mama. Dia nenek mama 3, 2. Ni salah ni. Ni salah sebab ni sama kuasa dia. Yang ni masalah ke. Okey boleh? Okey. Okey, nombor 1, nombor 2. Faktor perdana. Faktor perdana sama dengan apa itu faktor perdana? Bahagi lah. 28 kalau soalan objektif ni mudah je. 28 boleh bagi berapa? Kalau dekat tu yang boleh bahagi dengan 28, yang 28 boleh bahagi semua faktor bagi dia. Tapi dia nak nombor perdana je. Okey, yang mana? 28. Yang pertama tengok dulu nombor perdana. Yang mana nombor perdana? Yang ada nombor genap bukan nombor perdana. Ni bukan ni. Ni bukan. Okey. 127 27 1 je. 1 bukan nombor perdana. Tak perlu kira pun. Tengok boleh jawab apa ni. Faham tak? Boleh. Kita tengok pada jawapan. Kalau kita tak tahu pun kita faham jawapan. Kita faham nombor perdana. Kan? Okey, yang ketiga kembangkan. Kembangkan 4 3 4 12 3 3 3K. Okey, lepas tu
Nombor 4. Susung integer dalam tip menurut. Mana yang paling besar? Paling besar nilai berapa? Berapa paling besar? Berapa paling besar? 20 paling besar. Ni bukan. Okey. Paling kecil berapa? Paling kecil nombor yang paling besar, nombor negatif. Negatif 12. Ni bukan. Tu je. Tak payah tengok banyak pun. Okey, nombor 5. Selepas dibundarkan kepada, okey, tengok apa yang berubah tu. 4 nampak, maknanya dibundar sini. Bukan dibundar situ, dibundar kat 3. Tapi kita tengok nombor 6. Jadi berapa? Nombor 3 yang dibundarkan. Jadi nombor 3 tu berapa angka berti? 3 angka berti. 3 angka berti. Yang kosong-kosong belakang tu kita tak boleh buang. Sebab kalau kita buang, dia mengubah maksud nombor tu daripada ratus ribu. Jadi kalau kita buang sifar kat belakang tu, jadi ratus saja. Okey. Okey, jadi 3 angka berti. Okey, lepas tu nombor 6. Nombor 6. Yang manakah punya nilai terbesar? Nilai terbesar sama ada nak guna kalkulator ke? Boleh tekan kalkulator sesa. Dapat apa peluang paling besar dah. Okay. 12 bagi. Cuba tekan kalkulator ni, tak payah. Nombor 7. Nombor 7 bermaksud jarak yang dilalui dalam masa 1 jam ialah 80 km. Sebab dia kilometer per jam. Dia 80. Lepas tu namakan pekerja tu. Ni awak kena susun balik. Nampak yang bucu-bucu ni. Benda ni. Itu apa? Semua piramid dia bagi. Tapi dia yang bezanya segi tapak dia segitiga. Salah sini. Tapak segitiga. Kan? Salah. Segi empat tepat ke segi empat sama? Nombor 9. Kuasa 2 sempurna. Yang manakah merupakan kuasa 2 sempurna. Maknanya nombor ni, bila kita punca kuasa 2 dia dapat nombor genap. Yang ni bukan kan. Kita tak boleh punca kuasa 2 dia. Negatif. Yang ni je lah. Kan. Lepas tu yang tekan simpanan berdasarkan berdasarkan di atas. Wang boleh dikeluarkan dengan menggunakan kad debit melalui mesin ATM. Simpanan apa? Yang kita boleh keluar masuk duit kita. Kita boleh ambil dekat ATM. Simpanan. Kita ada 3 je jenis akaun. Akaun semasa, akaun simpanan tetap. Semasa ni untuk bisnes, biasa bisnes. Dia boleh je boleh keluarkan akaun semasa ni. Kalau dia boleh keluarkan dengan kad ATM, tapi pemilik akaun tu seorang je. Simpanan tetap macam tadi. Simpanan tetap ni untuk jangka masa tertentu. Okey, nombor 11. Namakan sudut yang sama dengan sudut. Okey, B sama dengan sudut mana B? Cari lah. Dia ada sepadan berselang-seli dengan pedalaman ataupun sama lucu. Okey, B sama dengan apa? Tengok B. B. Fred caught there as he tried to play the return ball. B sama dengan apa? Cepat. Of the two fullbacks looking to get forward more than Aaron Wan-Bissaka, then you've got Pogba and Rashford out on that side as well. The arrival of Jadon Sancho. The likelihood is they'll play on the right. Bisa mengingat?
Coke. Jadi Coke salah. Kalau Coke salah. Yang confident. Cari B tu tengok sesuatu sepadan, berselang-seli dengan pedalaman. Okey. Kalau B, saya terang saya B. Kalau B ni sepadan dengan ni D. Kalau berselang-seli tu sini. Sini B. Kalau sepadan dia boleh jadi D. Yang sini salah. Yang ni salah. Sebab dia kena tengok gaisan selari. Sebab yang gaisan tegak dua ni dia tak selari. Yang selari ni situ. Jadi B tu pedalaman dengan C. B tambah C 180. Jadi B sama dengan D. Lepas tu F sama dengan bukan G G tak boleh G. G tu bak gaisan. Gaisan apa? Sami tu. F disama dengan A. Apa tak? F tu boleh duduk sini. F sini pun F. Okey, F dengan A. Dia satu gaisan yang sepadan. Yang selari gini. Ni gaisan dia. Lepas tu selari sini. Sini. Jadi semua ni sama. Tiga-tiga tu semua sama. Nampak tak? Kalau dia bagi ni dua ni tak selari. Kita kena asingkan. Yang gaisan ni. Yang dua ni. Ini satu, dua. Tu tak selari. Yang selari ni yang ni. Maknanya atas gaisan satu je cari geng-geng dia. Atas gaisan dua je cari geng-geng dia. Faham tak? Okey. G sama dengan jangan kaitkan gaisan satu. G tu sama dengan G tu sama dengan C. Nampak? C. Just watching group for Rafa Varane to start with today. He is amongst the Manchester United substitutes. Such as United's performance last week, that he's afforded the luxury of just a little bit more time of acclimatisation. Boleh. Certainly would have been thrilled last week. With what he saw, it was a magnificent performance and a real marker laid down. H sama dengan apa? Cari yang gaisan dia. Gaisan dua. Fokus pada gaisan dua ni. Gaisan dua sini. Ni gaisan satu. Faham tak? Tu cari dia. Jadi H sama dengan E. Nampak? Faham tak? Dia keliru gini lah. Dia keliru gaisan satu, gaisan dua. Dia gaisan satu dengan dua dia tak ada kaitan. Nampak? Dia kaitan dekat gaisan yang selari ni. 1, 2, 3. Okey, habis nombor 12. Nombor 12. Berapa? Yang tadi Yang tanya ni. Okey, dia bagi set P. Okey. Lepas tu set Q. Berdasarkan wajah, tentukan sama ada pernyataan berikut benar atau palsu. Kita tengok P, pernyataan. P tu dia kata, dia tulis P tu huruf dalam perkataan Sahara kan. Jadi betul tak ni? Betul tak? Betul tak kakak? S-A-H-R. Betul. Tak faham. Jadi kalau dalam perkataan tu semua sekali lah dia dah ditinggal. Walaupun huruf tu berulang. Faham tak? Sebab dia dalam perkataan. Faham? Jadi cara tulis dia P S-A-H gini.
Itu faham. Lepas tu lah. Lepas tu yang kedua tu A. Ni simbol apa? Ni simbol subset. Maksudnya A, unsur A tu ada dalam P. Dalam P. Ada kan? Ada tak? Ada kan? Okay, benar. Okay, lepas tu ni dia kata ni epsilon bukan. Ni maksud dia B ada dalam Q. Ada B kalau ni maksudnya epsilon dia ada dalam Q tapi dia palang maknanya bukan, tak ada. Betul tak B tak ada dalam Q? Salah, betul tak? Salah. Sebab ada tu kan B bahasa. Boleh? Okay, dia kata D, P, set P sama dengan set Q. Betul ke? Awak tengok ahli dia. Dia kalau yang sama ni, set yang sama, ahli dia, unsur dia kan sama. Sama tak? Sahara dengan bahasa. Sama tak? Tak, dia pasu lah. Pasu. Ni pasu. Pasu. Okay, boleh? Okay, nombor 13. Nombor 13, bulatkan faktor sepunya. Faktor sepunya bagi 3PQ dan QP kuasa 2. Faktor sepunya. Maknanya faktor sepunya kena cari dulu faktor bagi 3PQ. Okay, 3PQ faktor dia apa? 3PQ faktor dia apa? Semua. Banyak tu. Faktor sepunya awak ni buat sekali. Faktor 6 Q kuasa 2. Okay. Apa yang sama situ? Nombor apa? Kalau ambil nombor dulu. Okay, nombor 3 lah. Yang ni tinggal PQ. Yang ni tinggal 2 Q P kuasa 2 kan. Lepas tu nombor abidah. Nombor abidah apa yang sama? P. Kita P. Di sini tinggal Q. Sini tinggal 2 QP. Lepas tu Q pula. Q. Yang ni tinggal 1. Yang ni tinggal 2P. Ada lagi? Tak ada. Jadi ni lah. Ni faktor dia. 3 darab P darab Q. 3P Q. Kita kata 1 ni. Sekejap ni. Yang mana? Boleh tak? Boleh? Boleh tak? Okay, nombor 14. Ada 4 markah. Okay, ada 4 markah. Sepunya 3PQ. Yang sepunya maknanya yang boleh bahagi dengan 2-2. 3 boleh bahagi tak? 3PQ dengan 6QP kuasa 2. Okey, sebaik ingat apa. Jadi 3PQ dengan 6PQ tu boleh bagi 3 lah. Boleh bagi 3. Answer. Lepas tu dia boleh bagi P lah. Boleh bagi P. Tapi P tak ada. P saja tak ada. Q saja ada. Lepas tu kita tengok ni yang 3 ni. Dia ada PQ lah. PQ boleh lah. Maksudnya kalau 3PQ boleh bahagi PQ, 6QP kuasa 2 pun boleh bahagi PQ. Faham tak? Kalau Q kuasa 2 sebab apa bukan? 3PQ tak boleh bahagi dengan 3PQ. Tak boleh bahagi dengan Q kuasa 2. Sebab atasnya ada 1 Q je. Ini ada bawah 2. Faham tak? Dia kena yang boleh bahagi. Boleh?
6 tak boleh. Okey, itu lah. Tu jawapan dia. Boleh? Okey. Tandaikan pada setiap wajah yang mempunyai luas 40. Ni cari luas yang mana? Luas 40. Yang pertama berapa? Ni betul. Ni apa? 40 kan? Tanda ke tak boleh pun tanda. Yang ni 1/2 darab dengan 16 darab dengan 5. Berapa? 8 darab 5, 40. Okey, yang ni betul. Yang ni 1/2 darab dengan 5 darab dengan 7 tambah 5, 12. Jadi 6. 6 darab 5, 30. Ni bukan. Dapat 30. Yang ni? Ni berapa? Ni 4 markah. 4 markah. Tu dapat salah. Tahu tu. Ya kot. Ni apa formula dia? Dari 2. Cari sebelah je. 1/2 darab dengan nak cari dulu. 1/2 darab dengan 10 darab 8. 2 40. Ni betul. 40. Darab 4 darab dengan 10. Jadi 20 separuh. Okey. Tu yang formula dia. Okey, weh. Nombor 15. Padakan pasangan nisbah yang setara. Yang setara. Yang mana? Yang setara. Tekan kat kalkulator je. 9/13. 9/33 dapat berapa? 3/11. Pasangan nisbah yang setara. Kalau ni 9/33 kan. 3/3 sama. Yang sama macam ni ni. 1/2. Tanya adik awak ni Dina tahu 1/2. Yang setara 1/2. Lepas tu 2/4. Lepas tu 6/8. Faham tak? Setara ni 4 apa? Boleh tak? Faham tak setara? Maksudnya asal ni 1/2. Lepas tu kalau kita darab dengan 10 belakang, dapat 10/20. 10/20 setara lah. Itu maksudnya. Jadi yang ni 9/3 sama dengan 3. 3/11 kan? 3/11. Okey, yang cari yang sebelah ni. 1/2 nisbah 11/6. Dia ni sama dengan sebenarnya 1/2 darab dengan 6/11. Itu. Jadi 1, 3. Dia 3/11 yang pertama ni. Dia yang pertama ni 3/11. Okey, yang kedua ni 1/2 darab dengan 5/2. Dapat 5/4. Okey, ni 5/4. Okey, tu. Jadi yang pertama ni padangkan ni. Yang pertama dah 5/4. Yang ni kena tekan kalkulator. 12/16. Cuba tekan kalkulator. 12/16 paling kecil. Lepas tu tekan sama dengan dapat apa paling kecil? 4, 8, 12, 3/4. 3/4. Ni 3/4. Ni 0.4 dengan ni 4/6. 4/6 sama 2/3. 18/12. 18/12 sama dengan berapa? 6, 12, 18. 3/2. 3/2. 3/2. Ada 32. 32 sini. 6/4. 6/4 ni 32. Dah? Okey, itu pasangan dia.
Boleh? Dia 54 tak ada. Boleh? It's given Manchester United their second corner. Boleh? Aduh, ya awak lah. Okey. Bahagian C, namakan sudut di bawah. Okey, 178. Sudut apa? Lebih daripada 90 kurang daripada 180. Dia ada 3 nama sudut. Sudut tiru, sudut cakar, sudut duplex duplex ke reflect ke, reflect ke deflect. Awak tengok lah. 308 tu maknanya kalau ikut bulatan sini. Tengok balik. Yang dalam ni 90 ni tegak lah ni. Sudut tegak. Lepas tu 78 ni dalam kawasan ni tirus 0 ke 89. Ni tirus ni. Kalau 308 ni maknanya ni duduk kawasan ni. Lebih daripada 270 kurang. Awak tengok balik lah. 178 tu duduk sini. Duduk yang kedua 178. Cari 3 tu. Okay, 17. Cari saiz bagi setiap sudut yang berikut. QTV. Mana QTV? QTV. Sini. Rotate. QTV. Ini bab bulatan ni. Okey. Kalau situ maknanya kaki lah. Sebab sini segitiga sama kaki sini. Sebab dia jari kan. 180 tolak 120, 60 bagi 2, 30. 30 sini. 180 tolak 120 bagi 2. Lepas tu sudut SRT sini. 90. Sebab yang ni apa aja sini. Dia punya petua dia hukum ni sini. Kalau dia lalu diameter ni sini 90. Baru makan ni kena tunjuk jalan kot. Tak payah kot. Tu silang kotak. Okey, nombor 18. Fernandes pulling it back. Good awareness of where Fred was. Now Shaw. Satu pecahan tunggal dalam bentuk termudah. Jadi, yang tu dia bagi dah sama penyebut ni. 5 PQ. Jadi 4 tolak 2 Q lah. 4 tolak 2 Q bahagi dengan 5 PQ. Gitu je. Tak boleh buat benda dah. Pecahan termudah ni kita lah. 4 ni. 4 penyebut ni sama dah. Okey, lepas tu nombor 19. Ungkapkan M dalam sebutan X. Jadi dia nak M. M sama dengan berapa? Dia buat pindah X. Jadi M sama dengan 25 tolak 5X. Dah, gitu je. Yang kedua cari nilai M apabila X3. X3 kan dia X3 tambah dengan M sama dengan 25. M sama dengan 25 tolak 15. 10. Habis dah. Okay, lagi tanya. Ada lagi soalan. Ada lagi soalan? Soalan? Boleh tu. Faham dah? Okey. Tak ada dah. Lepas sini je lah. Okey, weh. Boleh? Habis okey. Kita tangguh kelas kita dengan kelas dari bawah dan kelas. Ada benda dah biasa boleh tengok buku. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Sama.
dangerous area, but Fernandes then came back to cover. Sama.